Pertama, kerana pengaruhnya yang kuat walaupun dia tak kaya. Yang kedua, kerana hartanya yang banyak walaupun pengaruh dia tak kuat. Kedua-duanya menatijahkan, akan mengeluarkan orang tu kepada satu sifat buruk dia, iaitu dia akan terkena penyakit melampaui batas. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nazi'at tentang hati yang macam ni, iaitu pada ayat 37, 38 dan juga 39. Allah Ta'ala sebut, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Allah Ta'ala kata, maka dapatlah masing-masing mengetahui kesudahannya. Adapun orang yang melampau dengan perbuatan derhakanya kerana mengutamakan kehidupan dunianya, sesungguhnya neraka Jahannamlah tempat kediamannya. Dalam 3 ayat ni tidak disebut pun perkataan hati sakit, tapi disebut salah satu simptom kepada pemilik hati sakit ni, man tagha. Fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas. Kita tahu bahawasanya setiap perkataan dalam Al-Quran, bila mana ianya terdapat dalam Al-Quran ataupun warid dalam Al-Quran, maknanya perkataan tu ada lah. Kita kata mudahnya benda tu ada, perkataan tu ada. Perkataan tara ni dalam bahasa Melayu dia akan terjemah melampaui batas. Tapi sebenarnya melampaui batas, ianya banyak perkataan untuk membawa makna yang sama tapi konteks yang berbeza. Antaranya ialah bara. Quran ada sebut. Kita buka kamus, kita akan tengok, ataupun buka terjemahan Al-Quran pun dia akan sebut fa'amman, tapi perkataan bara tu saya tak ingat ayat dia, tapi perkataan ni ada. Bara pun diterjemah dengan melampaui batas, tara pun diterjemah dengan melampaui batas. Cuma contoh yang mudah untuk kita faham di sini, bila mana Tuhan sebut fa amma man tagha, biasanya ia merujuk kepada orang yang mahukan dan gilakan pengaruh. Bara, orang yang mahu dan gilakan kekayaan materialistik. Kedua-dua pemilik kepada sifat ni, sama ada tagha ataupun bara, mereka kedua-duanya berada pada keadaan melampaui batas. Sebab tu tara biasanya Tuhan akan sebut kepada pemimpin-pemimpin yang jahat. Sebab tu pemimpin jahat disebut dengan nama Tarut. Bara disebut kepada orang yang mengumpul harta, over dia kumpul harta, disebut sebagai bara. Bila mana dia banyak harta, dia jadi sombong. Dan kita pun tahu daripada perkataan bara ni keluarnya burah. Burah ni maksudnya ialah golongan penentang. Bila mana dia dah kuat, dia akan lawanlah pihak yang berautoriti ni, sebab dia ada kekuatan. Kekuatan ni ialah kekuatan materialistik, kekuatan dari segi kekayaan. Okay. Cuma kedua-dua ni menyebabkan orang tu melampaui batas. Cuma dia jadi melampau tu kerana apa? Pertama, kerana pengaruhnya yang kuat walaupun dia tak kaya. Yang kedua, kerana hartanya yang banyak walaupun pengaruh dia tak kuat. Kedua-duanya menatijahkan, akan mengeluarkan orang tu kepada satu sifat buruk dia, iaitu dia akan terkena penyakit melampaui batas. Dalam bab lain juga, dalam hadis yang lain ataupun dalam ayat yang lain, Tuhan sebut tentang sifat melampaui batas ni juga disebut dengan ghulu. Ghulu ni pun maksud dia melampau, tapi dia bukan pada pemilik harta, dia juga bukan pada pemilik pengaruh, dia duduk pada pengikut. Yang menyebabkan kawan ni kaya, orang yang bekerja untuk mengkayakan orang, lalu orang yang kaya ni jadi sombong, yang bekerja tu, yang mengampu pada kawan ni, ini disebut sebagai ghulu. Ini orang bawah punya perangai. Ghulu pun terjemah melampau, bara pun terjemah melampau, tara pun terjemah melampau juga. Itulah petanda dan juga bukti bahasa Melayu kita tak banyak perkataan. Bahasa Arab dia banyak perkataan, dia banyak word yang boleh digunakan untuk menggambarkan situasi ni. Apa kita panggil?
Bukan setakat perkataannya je, hatta perkataan, contoh tidur pun ada lebih pada 20 perkataan. Sebab tu kalau kita baca surah Kahfi, Allah Ta'ala sebut tentang sifat tidurnya 7 orang pemuda dalam gua tu, disebut dengan nama ruqud. Tidur yang tak ada tanda akan bangun dah, macam tidur orang mati, kita sebut sebagai tidur mati. Dia ada yang namanya sinah. Sinah ni dia mamai. Kita baca surah Kahfi kan, la sinatun wala naum. Tuhan itu tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Ada tidur yang sekejap yang dinamakan dengan qailulah, dan banyak lagi. Semua tu maksud dia tidur, tapi tidur dengan konteks, dengan situasi yang berbeza. Okay. Sama jugalah dengan ayat ni. Ayat 37 Tuhan sebut fa amma man tagha. Pemilik kepada kesombongan yang telah melampau ini, dia sombong kerana apa? Kuasa yang ada. Harta tak banyak, tapi kuasa yang ada. Biasanya ayat ni dia akan refer kepada Fir'aun. Bara dia akan refer kepada Qarun. Sebab kedua-dua ni melampaui batas, tapi melampaui batas dengan sebab yang berbeza. Cuma konklusinya ialah wa atharal hayatad dunya. Mereka sangat-sangat terkesan kepada kehidupan dunia. Terkesan pada kehidupan dunia ni tidak semestinya orang yang banyak harta kita kata dia terkesan pada kehidupan dunia. Hatta orang miskin yang tak ada harta pun dia ada penyakit ni. Sebab tu kita akan tengok ada orang tak tidur malam hanya kerana atap rumah dia tu bocor. Tak tidur malam dia. Tuan-tuan boleh bayang. Semalam suntuk dia berfikir macam mana nak cari duit, nak baiki atap rumah dia. Punya kuat dunia tu ada dalam hati dia. Andai kata dia mati pada malam tu, matilah keadaan duk terfikir atap tu, dia tak ada duit, sengkek je orangnya pun, tapi dia punya teringat tu. Sebab tu Nabi sebut satu orang bila mana melekat pada dia kecintaan pada dunia, dia tak akan tua. Tak akan tua dengan sifat tu. Dia mungkin tua, tapi dia tak tua dengan sifat tu. Dia punya perilaku, dia punya ingat, dia punya teliti, dia punya tak boleh tidur, satu-satu dia ingat. Sebab tu penyakit cinta dunia, kita tak boleh tala kepada orang kaya semata-mata. Kadang-kadang orang miskin, dia fikir, hari-hari dia fikir kecintaan dia kepada dunia pun ada. Jadi ini bab dan ini benda yang kita kena hati-hati. Sebabnya ia boleh mengkategorikan hati kita sakit kerana menyimpan penyakit ni. Yang lebih membimbangkan dan mencemaskan bila mana Tuhan sebut pada ayat 39, fa innal jahima hiyal ma'wa. Kesudahan bagi pemilik benda-benda ni, pemilik sifat ni, pemilik kepada perangai ni, ialah neraka Jahannam. Bila mana sebut neraka Jahannam, tiada lagi tempat yang kedua iaitu syurga, melainkan tempat yang Tuhan sebut yang first ialah neraka.